Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kelas kita pada hari ini ialah ibadat darjah khas, pelajaran yang ketiga, tajuk sembelihan dan buruan, siri yang pertama. Terlebih dahulu kita lihat pengertian beberapa istilah yang berkenaan dengan sembelihan dan buruan ini. Yang pertama ialah az-zabaih ataupun az-zabihah yang membawa maksud binatang yang disembelih. Perkataan at-tazkiyah membawa maksud sembelihan ataupun pengertiannya penyembelihan pada leher, yakni halkum, binatang yang dapat dikawal. Maksud binatang yang dapat dikawal ialah binatang yang jinak, yang boleh dipegang, yang boleh disembelih dengan mudah. Hendaklah diputuskan disembelih di bahagian leher atau halkum. Atau juga penyembelihan binatang yang sukar dikawal atau yang tidak dikawal, seperti binatang buruan yang boleh dilukakan pada mana-mana anggota yang boleh dimatikan. Sekiranya sukar untuk dikawal binatang tersebut, maka tidak semestinya penyembelihan itu dilakukan pada bahagian leher atau bahagian halkum binatang. Seterusnya ialah as-sad atau as-said, yakni buruan atau menangkap binatang yang halal dimakan dengan menggunakan helah. Di sini tadi kita dah dapat lihat ada yang disebut sebagai sembelihan dan ada yang disebut sebagai buruan. Dua perkataan yang ada sedikit perbezaan di situ. Dua perbuatan yang ada perbezaan dari beberapa segi yang kita akan sebut nanti dalam pelajaran seterusnya. Dan kita masuk pula pada syarat penyembelihan atau syarat bagi penyembelih dan syarat bagi pemburu. Bagi seorang yang ingin menjadi penyembelih dan mahu menjadi pemburu, syarat paling utama ialah mesti beragama Islam. Seterusnya kita lihat hasil sembelihan yang haram dimakan. Ada 3 hasil sembelihan yang haram dimakan oleh orang Islam. Yang pertama ialah sembelihan orang kafir Majusi. Orang kafir Majusi ialah orang kafir yang menyembah api. Hasil sembelihan yang kedua ialah sembelihan orang kafir Wathani, iaitu orang kafir yang menyembah berhala. Dan juga hasil sembelihan yang haram dimakan yang ketiga ialah orang murtad. Seterusnya kita lihat syarat berkongsi sembelihan atau buruan. Yang pertama ialah haram sembelihan atau buruan Muslim yang berkongsi dengan orang kafir tanpa khilaf. Maksudnya apabila ada orang Muslim berkongsi sembelihan atau buruan, melakukan sembelihan dan juga perburuan dengan orang kafir serentak, maka ulama semua mengeluarkan pendapat bahawa tidak halal dimakan ataupun haram. Semua ulama bersepakat tanpa khilaf. Yang kedua ialah hukumnya halal. Hasil buruan jika anak panah orang Muslim mendahului anak panah orang kafir. Maksudnya ialah apabila ada 2 orang pergi berburu, seorang beragama Islam dan seorang lagi kafir, sama-sama melepaskan anak panah pada target ataupun binatang yang sama. Apabila anak panah orang Islam sampai dahulu kepada binatang yang diburu, bila masing-masing lepaskan anak panah, zap! Anak panah orang Islam sampai dahulu, maka hukumnya halal. Haram pula jika hasil buruan anak panah orang kafir mendahului anak panah orang Muslim. Anak panah yang dilepaskan oleh orang kafir sampai dahulu kepada binatang yang diburu lalu mati, maka haiwan itu haram dimakan kerana sama konsepnya dengan disembelih oleh orang kafir. Seterusnya kita lihat pula hukum hasil sembelihan atau buruan pada beberapa keadaan berikut.
Yang pertama ialah halal hukum sembelihan atau buruan kanak-kanak yang mumayyiz. Halal tetapi makruh seeloknya dielakkan sembelihan atau buruan kanak-kanak yang belum mumayyiz, orang gila dan orang mabuk. Makruh sembelihan sahaja. Makruh sembelihan orang buta. Haram buruan orang buta kerana tidak sah qasdnya. Jadi bagi orang buta, makruh sembelihan, haram buruan. Kita teruskan lagi dengan syarat sah sembelihan. Yang pertama, hendaklah apabila menyembelih, wajib memutuskan halkum, iaitu saluran nafas yang berada di leher binatang yang disembelih. Yang kedua juga, mestilah memutuskan merih. Merih ialah urat ataupun saluran makanan. Dua urat yang wajib diputuskan ketika menyembelih ialah halkum dan merih. Halkum ialah saluran nafas, merih ialah saluran makanan. Syarat yang ketiga, binatang yang disembelih itu mestilah masih mempunyai hayat mustaqirrah. Selepas ni nanti kita akan lihat apa dia hayat mustaqirrah. Syarat yang ketiga, sembelihan itu mestilah dengan sekali sembelihan sahaja. Pegang leher binatang, sembelih sekali, kemudian terus mati. Yang ketiga, matinya dengan sebab sembelihan, bukan dengan sebab yang lain. Contoh, bukan dengan sebab lain, kita biasa lihat yang jadi isu dalam penyembelihan ayam ialah apabila orang sembelih ayam, kemudian ayam dia tercampak, dia masuk dalam air. Jadi ada keraguan kat situ, adakah haiwan ataupun ayam tersebut mati dengan sebab disembelih atau dengan sebab dia termasuk dalam air, lemas dalam air. Jadi syarat sah sembelihan mestilah mati dengan sebab sembelihan itu, bukan dengan sebab kena campak tu ataupun dengan sebab dia dimasukkan dalam air lalu lemas. Dan syarat yang sah yang seterusnya ialah harus diulang semula sembelihan dengan segera. Jadi apa bezanya ni tadi? Dengan sekali sembelihan sahaja. Tapi di akhirnya harus diulang semula sembelihan dengan segera. Maksudnya boleh diulang sembelihan tetapi mestilah dengan segera. Kadang-kadang yang berlaku apabila orang sembelih ayam kan, dia sembelih ayam, dia letak je ayamnya, tak mati ayam tu, dia jalan balik semula. Tengok ayam mesti jalan ataupun ayam tu mesti hidup, dia ambil balik ayam dalam tempoh masa yang lama, tak boleh. Nanti kita akan lihat apakah syarat mengulang semula sembelihan dengan segera di slide selepas ini. Jenis hayat binatang. Ada dua jenis hayat binatang. Yang pertama ialah hayat mustaqirrah, iaitu apabila disembelih darahnya masih terpancar dan dia masih mempunyai gerak yang kuat. Maksud gerak yang kuat ialah dia masih mampu meronta-ronta. Hayat yang kedua, jenis hayat yang kedua ialah hayat masbuh, iaitu apabila binatang yang darahnya sudah tidak boleh terpancar, sudah sangat lemah, geraknya juga sudah tidak kuat, seperti binatang yang sakit atau terlalu lapar. Kebiasaannya kalau ada binatang yang sakit atau lapar ni, apabila kita datang kat dia, kebiasaannya binatang ni kalau kita nak datang ni mesti nak lari, dia nak selamatkan diri. Tapi ni dia bukan kata nak gerak-gerak meronta, dia dah lemah saja, dah tak ada sebarang reaksi. Jadi haiwan tu dinamakan sebagai mempunyai hayat yang sudah lemah ataupun hayat masbuh. Baik, ini adalah syarat mengulang sembelihan. Macam mana kalau kita sembelih, apa syaratnya? Kalau kita sembelih kali pertama, dia tak mati lagi. Kemudian kita cuba untuk ulang sembelihan. Jadi ada dua syarat kat sini. Yang pertama ialah binatang tersebut masih ada hayat mustaqirrah pada sembelihan kali pertama. Bila sembelih kali pertama, kita letak aja di jalan balik semula. Lepas tu dah berdarah-darah leher dia ke, dia masih lagi boleh bergerak. Maksudnya dia masih lagi ada hayat mustaqirrah, darahnya masih terpancar dan masih ada gerak yang kuat. Barulah boleh disembelih untuk kali yang kedua untuk mematikannya.
Yang kedua ialah segera diulang seperti mencampak pisau yang tumpul dan segera diambil pisau yang tajam. Disyaratkan ada hayat mustaqirrah kerana segera dianggap sebagai sekali potong. Okay, kalau binatang tersebut tidak dilepaskan dalam keadaan tempoh yang lama pun, hendaklah dia contohnya dia sembelih seekor binatang. Apabila dia dah separuh sembelih, didapati pisau tu tumpul. Lalu dia segera campak dan ambil pisau satu lagi yang berada dekat dengan dia. Dia campak pisau tu dan dia ambil cepat-cepat, dia sambung sembelihan tu dengan menggunakan pisau yang tajam, tapi dengan syarat binatang itu masih lagi berada dalam hayat mustaqirrah, yakni hayat yang kuat. Kerana segera campak pisau yang tumpul, segera ambil pisau baru yang tajam, dianggap sebagai sekali potong. Seterusnya kita lihat pula keadaan binatang, hukum memakannya dan kenyataan di sini. Okay, bagaimana sekiranya ada binatang yang cedera, halal dimakan jika masih ada hayat mustaqirrah. Ada binatang yang cedera, lepas tu kita pun segera, dan dia masih ada lagi hayat mustaqirrah, lalu disembelih, maka halal dimakan. Seterusnya ini adalah berkaitan dengan anak yang berada dalam perut ibu binatang. Apakah hukum memakan anak yang berada di dalam perut ibu binatang yang mati disembelih? Yang pertama, hukumnya halal dimakan jika matinya kerana disembelih ibunya. Anak tu berada dalam perut ibunya, ibunya disembelih, ibunya mati, anaknya mati. Lalu anak yang dalam perut ibunya tu halal dimakan. Yang kedua, tidak halal jika matinya bukan sebab sembelihan. Anak tu dia mati bukan sebab ibunya disembelih, tapi mungkin dipukul perut ibunya tu, kan? Perut ibunya dipukul lalu anak dia mati. Jadi tidak halal dimakan. Seterusnya, tidak halal jika anak dalam perut ibu binatang tersebut mati dahulu sebelum disembelih ibunya. Anak dalam perut tu dah mati dulu, tak ada bergerak, jadi baru disembelih ibunya mati. Bila dipotong, dibelah, tengok anaknya mati, tidak halal dimakan kerana matinya bukan kerana disembelih ibunya. Dan halal jika syak anak mati dengan sebab ibunya disembelih atau kerana sebab yang lain. Dia memang syak ada ragu tu, dia kata anak ni sebenarnya mati sebab ibunya disembelih, jadi halal dimakan. Tidak halal dimakan jika anak masih berada dalam bentuk alaqah, yakni seketul darah, ataupun masih lagi berada dalam bentuk mudghah, yakni seketul daging. Yang halal dimakan tadi apabila dah bentuk binatang betul-betul dah sempurna, mati bila ibunya disembelih, jadi boleh dimakan anak dalam perut binatang tersebut. Yang ketiga, yang seterusnya ialah halal anak yang lahir ada hayat mustaqirrah dan disembelih anak tersebut. Apabila ibunya mati disembelih, kemudian dibelah perutnya, anaknya keluar. Dah keluar lari. Maksud lari tu dia adalah hayat mustaqirrah. Kemudian ditangkap anak tersebut, disembelih pula anaknya. Halal dimakan. Dan seterusnya yang terakhir bila halal juga dimakan anak yang lahir setengah. Keluar kepala sahaja. Apabila mak ibunya disembelih, kemudian dia keluar separuh. Ibunya mati, anaknya pun mati. Tapi kepalanya dah keluar. Halal dimakan. Kemudian kepala dah keluar dan mati juga sama dengan ibu yang sembelih. Halal dimakan kerana dianggap tidak keluar lagi. Keluar separuh ini dianggap tidak keluar lagi. Okay, saya ulang semula. Halal anak yang lahirnya setengah. Maksud lahir setengah, keluar kepala saja. Masa ibunya disembelih, anak tu keluar kepala saja. Ibunya mati, anaknya pun mati. Halal dimakan kerana dianggap keluar setengah itu tidak keluar lagi.
Alhamdulillah, sampai di sini saja kelas kita untuk kali ini, dan kita akan sambung lagi tajuk buruan dan sembelihan dan buruan ini, tajuk yang keempat ini dalam kelas kita seterusnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.